Saya wakil dari syarikat sekian-sekian, production sekian-sekian. Kita tengah buat program ni, tengah syuting dia lah. Iaitu kita nak sponsor Makcik pergi umrah percuma dengan pasangan Makcik. Pakcik ada lagi kan, kita dah bawa dua-dua sekali. Tuan-tuan menangis macam tu kan. Tutup kedai semua. Sebab apa? Sebab dapat rezeki terpijak. Jadi yang bawa kita pergi bukan duit, tetapi Allah. Pilihan daripada Allah. Saya pun bila menjejakkan kaki ke tanah suci, saya tak pernah terbayang saya nak pergi. Saya nak orang susah. Tak pernah terbayang nak pergi umrah. Dah lah pergi percuma, dibayar pula lah. Tu ustaz bawa jemaah. Ustaz mai kursus, kita tunjuk ke ustaz, ustaz bawa jemaah. Dan akhirnya alhamdulillah ni 30 bulan ni nak pergi pula. Insya-Allah mudah-mudahan. Nak ikut insya-Allah je boleh je. Ada yang package yang lama sikit 13-14 hari, ada package yang 9 hari 7 malam. Boleh pilih yang mana. Yang mana yang rasa macam saya dah pergi dah, dia kata. Kalau boleh tu nak pergi yang murah, kemudian yang short punya. Yang penting dapat ziarah Nabi, dapat pergi tempat-tempat yang penting, dapat pergi buat umrah, balik. Selesai masalah. Maklumlah orang job banyak, kerja kan, syuting merata. Jadi kita tak nak ganggu bidang kerja tu. Jadi kita nak buat yang ringkas tetapi meninggalkan impak dan kesan. Kita buat. Dan insya-Allah nanti hujung bulan ni, kemudian bulan 10 dan juga bulan 12 insya-Allah. Nah, kita buat dengan ikhlas di bawah AirAsia. Entah, saya tak jual lah package, cuma nak beritahu. Itu dah baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan. Kalau kita tengok dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sifat luaran baginda ni digambarkan seorang yang tegak, bertubuh sasa lah ataupun tegak, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sebab tu di dalam qasidah, ada satu qasidah, cara untuk kita mengenal ataupun mengingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ialah melalui lagu ataupun hiburan. Syair lah disebut. Sebab tu para ulama banyak karang syair ataupun disebutkan qasidah lah tu. Qasidah. Antaranya disebutkan tentang Nabi SAW dalam qasidah namanya Syama'il Muhammadiyah. Saya cuba gambarkan dalam bentuk lagu supaya semua dapat gambaran macam mana Nabi SAW. Jadi bila terutamanya orang lelaki, bila dia nak pakai sesuatu, bila dia nak berjalan kaki dan sebagainya, dia ikut cara Nabi SAW. Daripada sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara. Antaranya disebutkan rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat menggenggam. Rukanah tertewas, lalu memeluk Islam. Saya bagi 2 rangkap dulu. Yang pertama digambarkan oleh para sahabat, rambut Nabi ni dia ikal mayang. Rambut ikal mayang ni kira the best one lah kot. Kira kalau perempuan tu paling segak lah ikal mayang. Saya kalau tak ada perempuan, saya tak boleh berlakon tuan director. Kan? Umar boleh jadi perempuan. Umar pun Umar lah. Ingat tak cerita tu? Kan? Rambutmu hitam ikal mayang, hidungmu mancung bak seludan. Kan? Allahyarham Aziz Sata kan dia pernah sebut kan, maknanya mancung hidung tu bak seludan, rambutnya hitam ikal mayang. Tahu tak falsafah di sebalik cerita tu apa? Saya pernah sembang dengan satu orang ustaz. Dia kata Allahyarham Tan Sri Pramli nak beritahu kita, kalau tak ada yang perempuan yang real tu, kita boleh berlakon juga sebenarnya. Contohnya tanpa adegan-adegan yang sentuh dan sebagainya. Itu falsafah di sebalik itu, cuba nak disampaikan. Tapi kita tak faham falsafah itu, melainkan selepas beliau dah lama meninggal.
Kadang-kadang hari ni orang yang perempuan dia berlaku nak jadi lelaki, hak lelaki nak berlaku jadi perempuan kan, misalnya minta maaf sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi benda itu adalah perkara yang dilarang oleh Islam. Contoh ayat itu yang paling ketara lah. Jadi nak bagi tahu yang tak payah pun hang suruh hak perempuan ni berlaku jadi lelaki ataupun hak lelaki ni berlaku jadi perempuan, boleh juga. Tapi bayangkan Umar pun boleh jadi perempuan. Contoh nak bagi tahu begitulah falsafah filem. Macam baik. Itu dia panggil jenaka dua makna. Lawak dua makna. Banyak Allah yang tadi pernah disebut. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad rambut hitam ikan maya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rambut Nabi ni tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Dalam beberapa ataupun 3 riwayat yang paling kuat ialah di paras bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut mencecah telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggi Nabi ni sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sebab orang ni kalau dia terlalu tinggi, dia panggil kurus lidi, lebih kurang begitulah. Kalau rendah dia panggil kemetot. Jadi Nabi ni sedang-sedang. Jadi the best one lah Nabi SAW, memiliki fizikal yang cukup hebat. Dan dada Nabi ni luas berbidang. Maknanya sasa dan tegak. Dan tidaklah sadu sangat. Maknanya kalau sadu sangat ni dia macam mana lah, contoh macam hak Gusti tu kan, kita pun tengok takut. Macam mana baik. Dan ketika berjalan Nabi SAW condong ke hadapan seperti menuruni bukit ataupun tempat yang tinggi. Itu Nabi SAW. Dan jalan Nabi dia tak buat-buat. Nabi memang jalan laju seperti itu. Macam mana baik. Saya nak tunjuk contoh pun macam mana tu, nantilah tunjuk contoh. Baik. Dan dahi Nabi SAW ni luas dan anak mata Nabi ni hitam. Maknanya mata hitam itu lebih besar sedikit. Sudah baik. Cahaya berhias menatapkan tenteram. Ya, apabila sahabat memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti memandang kepada nur pancaran cahaya terbit dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi berbicara, kata sahabat, kami melihat seperti butiran mutiara yang keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti pancaran nur. Itu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tulang Nabi SAW kemas dan saling kuat menggenggam antara satu sama lain. Sudah baik. Dan pernah ditewaskan, namanya Rukanah. Rukanah ni pernah ditewaskan oleh Nabi SAW dalam satu acara gusti. Sudah, kisah ni masyhur. Rukanah ni satu orang yang dia bukan Islam. Awalnya dia tidak Islam. Dia champion disebutkan di pasar Ukas, pasar bawah. Di Mekah ada satu pasar namanya pasar Ukas. Rukanah pernah mengalahkan semua orang-orang yang hebat-hebat di Mekah. Dipanggil World Championship lah lebih kurang. Maka akhirnya dicabar lagi dalam pasar tu. Dia kata, siapa lagi yang nak tewaskan aku, silakan. Dia kata, silakan melangkah ke depan. Seorang pun tak berani. Lalu tiba-tiba Nabi SAW masuk, langkahkan. Dia kata, aku wahai Rukanah. Rukanah kata, siapa yang boleh tewaskan aku, dia kata, aku akan ikut apa yang dia cakap, aku akan tunaikan apa yang dia nak. Maka sekali bila buka je gelanggang, loceng bunyi, contohlah kita kata loceng bunyi, round yang pertama Rukanah telah terkena TKO. Tahu TKO? Nabi bagi sebiji je, terus tumbang. Terus settle. Rukanah kata, oh, dia pun sapu badan tak aci. Dia kata, yang tadi saya tak bersedia. Dia kata, Muhammad kali kedua, yang ni saya ready. Okey, sila. Nabi tanya, dah ready ke belum? Dia kata, dah. Sekarang wahai Muhammad, silakan kamu dulu mula kali kedua, pun bagi juga TKO. Kali kedua orang jatuh berdebar macam nangka lah. Itu contoh terhenti juga kan. Kali dia pun tak berhati. Dia kata, Muhammad, ni pun rasa macam tak apa, relax kan. Nak kena buat kali ketiga boleh? Kata Rasulullah, ahlan, silakan. Kali ketiga pun Nabi tanya dah betul-betul, betul dah bersedia? Naam, wahai Muhammad, silakan, tafadhal. Lalu Nabi bagi lagi sekali, kali ketiga. Terus kena sama juga TKO 3 kali. Terus jalan. Kalau dia ngap, kita tinggal ngap. Lebih kurang begitulah. Jadi maka apa yang berlaku ketika Rukanah jatuh di bawah itu, di kaki Nabi SAW, Nabi datang kepada dia. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sekarang aku sudah kalah. Kamu dah menang. Apa yang kamu nak? Dalam keadaan dia malu dan marah. Sakit pun dapat, malu pun dapat.
Lalu dia kata, lalu ketika mana itu Nabi SAW sebut, dia kata, wahai Rukanah, aku tak mau apa-apa pun daripada kamu, hatta harta kamu pun aku tak nak, tetapi aku nak supaya kamu selamat di dunia dan di akhirat. Qul la ilaha illallah, katakanlah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berimanlah. Lalu akhirnya Rukanah memeluk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Dan seterusnya yang terakhir, sebelum kita buka sedikit Q&A tuan-tuan, insyaAllah kalau ada rezeki kita saya nak bawa tuan-tuan untuk tunjuk di manakah tempat-tempat yang semestinya menjadi satu perkara yang akan menimbulkan kecintaan kepada Nabi SAW. Baik, yang seterusnya ialah Nabi SAW memiliki kehidupan yang cukup zuhud dan bersederhana. Itu Nabi SAW. Walaupun baginda maksum, yakni tidak ada dosa dan kesalahan, tetapi baginda SAW insan yang sangat banyak bersujud, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Sudah baik. Jadi sehingga disebutkan dalam riwayat, isi tumit Nabi SAW jadi nipis sebab lamanya bersujud, lama sujud dan lama semayang diri. Nabi SAW kata Ibnu Abbas, pernah satu ketika aku melihat Nabi semayang malam. Apa yang berlaku, aku pun cuba ikut belakang Nabi. Ibnu Abbas datang, Allahu Akbar, dia pun nak ambil berkat Nabi SAW semayang belakang Rasulullah, jadi makmum. Kata Ibnu Abbas, habis je Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah. Bukannya surah Baqarah ni 2 ayat, 3 ayat. Dua ayat ni biasa bagi kita, Rasul bima, kita biasa ambil halah-halah tu lah. Ibu-ibu, saya nak bagi amalan sikit malam ni, balik amal insyaAllah. Siapa yang ada rasa kesempitan hidup, yang ada rasa hutang banyak, pening kepala, nak tidur malam tak boleh lelap, Nabi ajarkan kepada kita satu ayat ataupun satu bacaan sebelum tidur. Ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Iaitu Nabi kata apa? Barang siapa yang sebelum tidurnya pada waktu malam membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, sebelum dia tidur. Syaratnya mesti baca ni dia mesti tidur. Tak boleh duduk tengok bola, duduk game, duduk tengok cerita. Mesti tidur lepas tu. Tidur tu. Buat adab tidur, bismillah tidur. Lepas baca tu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bermula daripada amanar rasulu bima unzila ilaih min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baca. Kemudian sambung, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai habis 2 ayat saja. Panjang ustaz. Panjang. Itu bacaan yang kita selalu baca dalam tahlil tu. Panjangnya. Ada tak ada ke yang pendek sikit ustaz? Jenuh lah mereka nak baca lah. Panjang pun benar lah. Awal kita bagi yang pendek selagi insyaAllah. Baik, itu yang panjang. Nabi kata siapa yang membaca 2 ayat ini malam sebelum tidur, Allah Ta'ala akan cukupkan untuk dia. Allah Ta'ala akan bagi kecukupan kepada dia. Dan kalau Allah cukupkan kita, apa lagi yang kurang? Kerana Allah Maha mencukupkan. Habis semua Allah Ta'ala selesaikan untuk kita. Jangan duk fikir banyak-banyak. Dah ada hutang banyak soalan. InsyaAllah yakin dengan janji Allah. Itu yang pertama. Ayat ataupun amalan yang kedua. Ni yang terutama yang banyak hutang, yang duk pening kepala, duk fikir berah mahal, ya Allah. Rasa macam nak tanam padi sendiri. Jangan tanam dulu, tunggu dulu. Takut tanam rugi, modal pun habis, padi tak tumbuh. Kerana nak ketam pun tak pandai, kan? Dah lama tinggal kan ilmu mengetam padi. Baik, sabar dulu. Ada amalan yang kedua saya nak kongsi, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Selawat pada Rasulullah ni satu benda yang sangat luar biasa dan ajaib. Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Lubabul Hadis sebut, siapa yang melazimi selawat kepada Rasulullah SAW sehari 100 kali, Allah Ta'ala akan cukupkan untuk dia, akan pemudahkan urusannya, kehidupannya, akan murahkan rezeki dia. Sehari 100. Buatlah bila-bila pun. Yang penting setiap hari 100. Itu paling sikit.
Soalan yang saya tunggu-tunggu. Biasa yang tanya Omar Bro Majid. Tanyalah Ustaz lah, kalau yang tengok kan. Bro Majid dari Felda Cini Timur 3 pekan faham. Apa khabar Ustaz dan lain. Tanyalah Ustaz tu, pemanggil setia. Haji Tokinun, Haji Muhammad Saleh, orang Sekudai kan, Johor je kan. Kemudian Supinah Tanjung Karang. Saya boleh hafal. Kak Yak dari Rawak, Mamu Hanifah dari Pulau Pinang. Semua saya hafal, 7 orang. Ada yang dah meninggal daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada satu amalan yang disebutkan ataupun selawat yang disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selawat pembuka rezeki. Selawat pembuka namanya selawat Fatih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi sambung tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Boleh apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Itu bukan selawat, itu selawat tafrijah, minta maaf. Selawat tafrijah, selawat Fatih dan lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Itu pun boleh juga amalkan. Tetapi kata guru kami sebut, dan juga beberapa orang ulama yang lain sebut, dia kata tak kisah selawat apa-apa, yang penting berselawat. Ada orang tanya, Ustaz, selawat yang paling afdal? Ada. Kalau yang paling afdal kita baca dalam tahiyat, selawat Ibrahimiyah namanya. Tapi panjanglah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Tapi kalau nak yang pendek, cukup sekadar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad, cukup, memadai 100 kali. Sambil drive 30 minit boleh selesai. 30 minit 1000 boleh dapat. Kan pegang tasbih digital tu sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah orang yang ada masalah gangguan, benda tu akan hilang. Sebab apa? Dia tidak boleh bersatu dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa yang ada masalah, sakit, mayat, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang terakhir, 2 kali lah terakhir ni saya rasa. Kali ketiga memang saya tutup slide belakang tu. Abang Salman duduk jalan, dia duduk jalan, dia tak senang duduk. Ustaz ni biar betul terakhir ni kan. Baik. 10 minit lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabar Abang, lihat Abang. Dah baik. Saya dengan Abang ni macam adik-adik lah. Ni otak kita insya-Allah, tabarakallah. Baik, jadi surah Al-Baqarah kata Ibn Abbas Nabi baca. Kemudian habis Al-Baqarah, sampai habis Nabi baca, kemudian Nabi sambung surah Ali Imran. Kata Ibn Abbas, aku duduk pergi sembahyang belakang Nabi sebab aku dengan harapan habis surah Ali Imran ni Nabi pun rukuk. Ternyata habis Ali Imran Nabi sambung surah An-Nisa. Hanya dalam satu rakaat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang tahajud. Kita kalau sembahyang tahajud mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. La, satu ayat je. Inna a'tainakal kautsar. Tu pun kira kemas dah tu, rasa lega, rasa malam ni saya seorang kot makin bayang. Tu pun rasa megah dah. Tu namanya penyakit hati. Bahaya tu. Dia panggil ada namanya ujub, dia ada sum'ah, dia ada takabur, sombong, dia ada riya, dia ada hasad. 5 jenis penyakit hati. InsyaAllah kita akan bicarakan kalau ada rezeki pada masa akan datang. Cuma untuk kita mengambil keberkatan bulan Maulidul Rasul ini, kita ceritalah sedikit tentang Nabi SAW. Jadi Nabi semayang sehingga bengkak kaki Nabi SAW. Baik. Kemudian Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita, mewariskan kepada kita
yaitu Al-Quran dan juga Sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak kebobrokan yang berlaku dalam dunia. Saya guna istilah kebobrokan. Tahu kebobrokan? Bobrok ni bahasa Indonesia. Nah, bobrok ni kecelaruan, kerosakan, kefasadan, apa saja yang digambarkan sebagai rosak, itulah bobrok. Banyak berlaku kejahatan sosial dengan masalah itu, masalah ini. Semuanya jalannya ialah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sudah, jalan ni satu je. Kalau orang yang ada masalah dengan keluarga, balik kepada Quran dan hadis Nabi. Semua ada jalan. Satu orang yang ada masalah, Ustaz, saya datang ni dalam keadaan yang harapan yang besar. Saya tengah ada masalah dengan pasangan, dengan isteri saya. Lepas tu macam mana abang ada masalah macam mana? Saya dah lama tak duduk dengan isteri saya. Saya tidur dalam kereta. Pernah orang datang masalah seperti itu. Ada orang yang lama kahwin tak dapat anak, ambil anak angkat, akhirnya anak angkatnya itu menderhaka kepada dia. Tu ada. Ni kita buka pondok, pengajar warga emas, pondok warga emas. Macam-macam masalah datang. Apa kita terima? Yang datang masalah gangguan macam-macam, kita pun pening kepala. Tapi tak apa, sebabkan kita fikir dakwah mesti dijalankan. Maka kita terima walau bagaimanapun apa adanya. Maka apa yang berlaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih lagi yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi tak kenal, semua Nabi kenal. Nabi dihina, Nabi diperlakukan dengan cukup dahsyat oleh penduduk Taif. Nabi dibaling dengan najis dan sebagainya. Perempuan Yahudi satu orang pernah Allah SAW meletakkan duri dan juga batu yang tajam di laluan Nabi SAW. Nabi pernah macam-macam lah Nabi kena, tetapi tidak pernah pun Nabi mendoakan laknat kepada mereka. Bahkan Nabi SAW hanya musuh-musuh yang Nabi rasakan yang mereka ini sudah tidak ada ruang dan peluang, barulah Nabi doakan kehancuran kepada mereka. Itu pun tak selalu. Jadi maka sebab itu kita, kalaulah apa pun masalah yang kita lalui, maka baliklah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Selagi mana ada hayat dikandung badan kita, maka ikutilah Nabi SAW, cintailah sunnahnya, kerana tidak ada insan yang paling banyak menangis untuk kita melainkan Nabi SAW. Bilakah kali terakhir kita menangis untuk mengenangkan dosa kita, dosa diri sendiri? Tak ingat. Soalan yang kedua, bila last kita baca Quran? Jadi kita menangis ketika membaca Al-Quran. Makcik ni Ustaz, lah baca Quran dulu tahun 70. Oh, lama tu. Fikir pun lama tu. Tu pun 72 kot dia kata. 72 tu belum 73. 73 belum sampai 74. Tu cerita tu kat 5. Apa dah faham? Tak faham tu dah. Tu. Macam mana? Baca tak menangis saja kata. Kalau tak menangis, Nabi kata usahakan untuk menangis ataupun buat-buat menangis, kata ulama. Buat menangis. Jangan ayat gembira menangis pula. Sebab itu penting kita faham Quran. Baca terjemahan kan, belajar berguru dan sebagainya. Baca Quran dengan tartil, belajar dengan guru dan sebagainya. Tengok dalam kitab Tibyan Imam Nawawi. Baik. Ada mukjizat Rasulullah. Tuan tahu tak mukjizat Nabi itu apa? Ada hampir 1000 mukjizat Rasulullah. Jadi kalau nak cerita 3 jam. Tu. Saya pun mata dalam merah kan tu. Mukjizat Nabi. Kemudian yang kedua nak masuk cerita tentang dakwah Nabi, pun 3 jam juga. Boleh buat satu tajuk lain. Ni baru bagi trailer sikit lah. Trailer. Yang ketiga nak cerita tentang keluarga Rasulullah, pun 3 jam. InsyaAllah kita akan cerita nanti. Boleh buat episod yang akan datang. Macam drama. Kemudian yang keempat, cerita tentang hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. 3 jam juga tajuk yang keempat. Yang kelima ni saya bagi trailer ya. Sahabat-sahabat Nabi yang berjuang dengan Rasulullah. 3 jam juga. Nombor 5 dah tu. Boleh tulis ya. Nanti boleh buat tajuk akan datang. Kita cerita yang tu je. Kemudian yang keenam, perang-perang yang pernah disertai oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketujuh, peristiwa pembukaan kota Mekah ataupun Fatah Mekah. Inna fatahna laka fatahan mubina. Cerita 3 jam juga. Kemudian yang ke-8, peristiwa Isra wal Mi'raj, 3 jam setengah, itu lebih sikit. Subhanallazi asra bi'abdihi
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surah Al-Azim. 3 jam setengah insya-Allah. Kalau ada rezeki kita akan sambung lagi. Pada siri yang akan datang saya akan sediakan slide dengan video sekali insya-Allah. Doakanlah ada rezeki, ada umur panjang, kita sama-sama berprogram lagi insya-Allah. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Salman insya-Allah. Tafadhal masykur. Ustaz, ayat tadi tu Inna fatahna laka fathan mubina tu. Saya dengar dengar dia kalau bagus kalau pagi subuh berzikir tu baca kan. Ayat pertama, Inna fatahna laka fathan mubina. Itu ada amalan, saya tak ingat dalam kitab apa, tapi amalan waktu dulu orang soleh untuk rezeki lah. Ayat pembuka disebut 11 kali lah. Boleh juga. Nanti saya balik cari dia punya rujukan. Tapi saya pernah dengar amalan itu. Kemudian membaca 3 surah yang tidak ada huruf kaf di dalamnya. Itu amalan murah rezeki juga. Amalan surah yang tak ada huruf kaf tetapi ada kecukupan bagi siapa yang membacanya, iaitu 3 surah lazim, ayat pendek aja, iaitu tidak ada huruf kaf. Baca setiap selepas subuh. Apa dia? Surah apa tu? Yang pertama surah apa? Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dia tidak ada huruf kaf. Itu yang pertama. Surah yang kedua. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Wal 'asr. Surah Al-'asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dia qaf, dia bukan kaf. 2. Yang ketiga kerja rumah. Gurau dah. Contoh tu ialah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Cuba buka, ada tak huruf kaf dalam? Tak ada. Tapi kata Al-Hafiz Zain Al-Thumais, surah ini walaupun tidak ada huruf kaf tetapi ada kecukupan bagi orang yang membacanya. Yang tu hafal golong takkan tak hafal surah tu kan. 3 lah, simple. Nanti balik hafal yang tu je, buat modal insya-Allah. Dan saya ijazahkan ataupun kongsikan pada ibu-ibu ayah sekalian, amalkan insya-Allah. Nah, rezeki ni jangan ingat duit saja. Nah, rezeki ni anak yang soleh rezeki, pasangan yang baik rezeki, kawan-kawan yang soleh rezeki, dan kesihatan yang baik rezeki. Dapat duduk dalam majlis ilmu rezeki. Jadi jangan fikir duit je rezeki. Dan insya-Allah dapat ziarah Nabi rezeki. Itu dah baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kira cukup sekadar itu. Saya serahkan kembali kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Anas. Jadi kita buka kepada floor ataupun semua yang hadir pada hari ini untuk nak buka soalan. Mungkin ada? Silakan. Selain yang apa lagi doa selain selawat yang biasa Ustaz sendiri amalkan? Saya jawab kerana boleh ya? Baik. Terima kasih kepada abang apa? Abang? Muhammad. Nama bila famous semua. Baik, Allahumma hidayah lis-shawab. Kalau tanya saya amalan saya secara peribadi yang kira bocor rahsia lama-lama, yang pertama saya amalkan 2 ayat yang tadi tu. Itu saya tak tinggal insya-Allah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jangan tinggal. Tak susah pun insya-Allah, boleh hafal insya-Allah. Lagu SGB boleh hafal. Bonda senyum ria kan. Kita hafal Bahtera Merdeka, mau hafal kan. Lagu apa lagi kita hafal? Lagu TikTok Korea pun kita boleh hafal. Kan? Tak hafal, kita minat Korea. Orang tak minat Korea? Korea minat saya. Baik, itu amalan yang pertama iaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Yang kedua, selawat kepada Nabi SAW. Janganlah tinggal selawat itu. Paling tidak jangan tinggal selawat. Alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu